Okey, ini adalah update pada bulan ni. Hari ini kita akan tengok apa yang telah berlaku pada bulan ni sedikit sebanyak dan juga beberapa kegagalan dan apa yang pembaruan. Sekarang ni dah masuk dah bulan September. So dah nak start musim hujan. Kalau kita tengok di sini dulu, di sini saya ada uh, lavender. Tapi tengok lavender tu dah mati. Saya dah gantikan dengan asparagus ni. Ini adalah asparagus dan juga yang dekat sana tu asparagus. Saya dah gantikan dengan asparagus. Saya ada buat video tentang asparagus tu, di mana saya beli dan macam mana saya beli daripada China. Daripada supplier dekat China, saya beli dia punya crown yang 3 tahun dengan yang 5 tahun. Ini adalah pokok, dulu ada kena penyakit pokok terung pipit ni. Kemudian saya dah cantas je dan sekarang dia dah okey balik. Ini pokok cermai. Pokok cermai ni dah berbuah bulan 7 hari tu. So sekarang kalau kita tengok pokok ni dah besar. So sekejap lagi saya akan pruning pokok ni sampai ke pangkal dia, dan kita akan tunggu lagi tahun depan untuk dia berbuah. Kalau tengok sisa buah-buah daripada bulan lepas masih ada lagi. Okay. Kalau anda tengok, ada saya buat satu YouTube Shorts yang menunjukkan bagaimana pokok ni patah sebab terlampau banyak buah. Kemudian kita tengok kat sini, anda akan tengok setiap ni ada banyak raised bed yang kosong sebab saya baru bersihkan. Okey, ini adalah pokok nenas. Kalau anda tengok pokok nenas, selalunya selepas orang ambil nenas dia akan bunuh. Tapi saya tak, saya membiarkan saja dan nanti dia akan bercabang. Kemudian saya akan kongsikan apa akan jadi dekat nenas kalau kita tak, lepas kita ambil buah dia kita biarkan. So itu adalah eksperimen saya. Dan ini pokok Mexican Tarragon yang tumbuh daripada keratan batang. Kalau tengok area ni adalah area arugula dulu yang sekarang dah kosong, dan saya akan tanam semula arugula. Ini adalah komponen planting. Konon saya nak buat komponen planting antara basil, Thai basil dengan serai dengan pokok cili, tapi tak jadi. Kalau anda tengok pokok serai tu dia ambil semua kawasan dalam raised bed ni. Okey. Dalam video-video ni juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang progres pokok, especially pokok mangga yang saya dah potong hari tu. Saya akan tunjukkan sekejap lagi dekat pertengahan video ni bila kita sampai dekat kawasan dia. Tapi ini saya nak tunjukkan adalah mangga yang ditanam daripada biji dia. Kalau tengok saya start potong daripada satu kaki daripada tanah. Okay. Kemudian saya akan biarkan 3 cabang. Dari 3 cabang keluar lagi 3. Selepas 3 nanti mungkin saya akan tinggalkan 2 atau 1. Dan saya rasa itu adalah maksimum cabang yang saya akan maintain. Maksimum kita akan maintain kurang daripada 10 kaki lah. Kurang daripada 3 meter. Kalau tengok pokok cili Sabah ni masih hidup lagi. Dan ini adalah, saya tak tahu ini pokok apa, pokok kunyit ke pokok apa. Dia tumbuh secara liar dekat sini. Tiba-tiba je ada dekat sini. Tapi saya biarkan je lah. Sebab pokok arugula pun, kalau kita tengok pokok arugula tu pun tinggal beberapa kerat je yang hidup. Bila start musim hujan ni, kita akan ada masalah siput babi lagi. So kalau tengok nanti saya akan start letak balik racun siput babi. Dan kalau anda tengok sedikit messy dekat sini. Dekat messy sebab alhamdulillah hari ini ada diberikan kesihatan dengan masa. So saya ambil masa untuk pruning pokok singkil saya tu. Kemudian saya pruning beberapa pokok singkil, pokok pandan dan juga pokok ada satu pokok saya lupa nama dia. Kemudian saya shred hari ini. So anda tengok dekat sini, ini juga salah satu eksperimen saya. Sebelum ni pokok pandan ni dia penuh merimbun dekat sini. Sebab saya tak nak dia merimbun, jadi saya pruning dia. Kemudian saya buat eksperimen, saya nak buat seolah-olah pokok pandan ni macam pokok kayu yang tinggi. Dan saya akan biarkan 3 batang dipegang oleh tiang besi ni. Kemudian the reason saya buat macam ni sebab dekat bawah dia nanti saya mungkin nak tanam, sama ada saya nak tanam pegaga ataupun kucai ataupun apa-apa benda-benda lain lah. So kawasan bawah tu dia tak adalah empty macam ni. Okey, saya baru pruning semalam. So hari ni kalau anda tengok sisa-sisa pruning, mula-mula saya nak biarkan macam tu je. Tapi sebab hari ni saya ada buat shredding hari ni, diberikan masa.
So saya akan shred juga benda ni. Kalau anda tengok selepas saya shredding pokok pandan ni, anda tengok hasilnya adalah sangat, sebenarnya tak sesuai sangat sebab dia ada tumbuhan hijau. So menyebabkan saya punya ni tersumbat. So sebab itu saya berhenti sekejap sebab hari nak hujan, dan saya bersihkan dia. Dan saya ambil kesempatan untuk buat video ni sebab ada banyak pertanyaan yang saya perlu jawab daripada teman-teman dekat Dusun Bandar. So untuk saya boleh simpulkan pada bulan ni keadaan pokok adalah sangat tidak memberangsangkan, sebab terus terang saya katakan for the past 3 months ni saya sangat sibuk dengan ialah bila work from home tu sepatutnya kita ada banyak masa. Tapi bila dah lama sangat work from home tu, sampai Sabtu Ahad kita pun dah dijadikan waktu bekerja juga. So itulah. So anda tengok dekat sini pokok pudina, tengok ni dah nak mati dah. So saya akan akan perbaiki balik pokok ni supaya dia hidup semula. Dan ini adalah pokok singkil. Okey, pokok singkil orang Sarawak tahu, pucuk dia sangat sedap dimakan. Rusa pun suka makan. Okey, kalau orang kata kalau selalu makan pokok ni bau badan pun akan wangi. Orang katalah, saya tak pasti. So the reason saya tanam pokok singkil ni, selain daripada dimakan, dia adalah satu pokok yang sangat cepat membesar. So maksud dia, setiap 2 bulan saya akan ada bekalan pokok yang macam ni, yang banyak. Bila saya ada bekalan pokok yang banyak, bermaksud saya boleh shred banyak pokok. Saya boleh dapatkan banyak mulch daripada satu pokok macam ni. Daripada satu pokok dia saja, saya boleh dapat banyak mulch. So itu adalah satu kelebihan tanam pokok singkil ni, sebab dia sangat cepat membesar. Selain dimakan, dia adalah sumber mulch saya sebenarnya. Tapi masalah dia pula, bila dia terlampau cepat membesar, area ni akan jadi rendang. Dan kalau tengok tak ada pokok lain daripada 3 raised bed ni, tak ada pokok satu pun yang hidup. Kecuali pokok semua mati sebab tak kena cahaya matahari. So kena rajin pruning lah kalau ada pokok ni. Dan pokok yang sebelah dia pun, kalau tengok pokok limau saya ni, di sini pun mati sebab tak kena cahaya matahari. Cuma ada satu pokok limau ni yang tumbuh, dan saya tak tahu pokok limau apa ni sebab saya tak tanam pokok ni. Pokok ni tumbuh daripada biji dia, saya biarkan saja. So dekat sini, kalau kita tengok dulu, dekat sini adalah sebenarnya kawasan untuk saya tanam markisa. Tapi kalau anda tengok, saya pun ambil kesempatan juga untuk tanam pokok-pokok lain. So ini adalah anggur Jupiter. Kalau anda tengok ni, anggur Jupiter. Anggur Jupiter ni disumbangkan oleh jiran saya, Encik Apipi. Saya tak tahu kalau dia ada YouTube channel atau ni, saya akan share. Dengan dari dalam ni ada pokok cili. Dan kalau anda tengok juga, setiap buah-buah yang markisa yang busuk saya just campak dekat sini. Kalau anda tengok, anak-anak dia pun dah start hidup. So saya akan pastikan setiap satu lubang dia ada 3 generasi 3 generasi markisa. So kalau anda tengok, ini adalah generasi pertama. Ini generasi pertama, ini generasi kedua, dan ini adalah generasi yang ketiga. So bermaksud saya akan sentiasa ada bekalan buah markisa sepanjang hari sebab saya suka makan buah ni. Anda tengok ni. Ini ada lagi ini ada buah markisa. Okey. So dia dah bersambung dekat pokok jambu air yang tumbuh secara melia ni. So ini tumbuh liar pokok ulam raja. Saya ada 3 lagi dekat sini. Saya ada lagi 3. Saya try maintain 3 generasi of markisa. Okey, dekat sini pun sama. So maksudnya daripada 3 tayar ni, tayar kereta yang saya buat ni, saya ada 9 pokok dengan 3 generasi setiap kalinya. Kalau anda tengok dekat batang-batang ni, ini adalah pokok markisa yang pertama yang saya tanam. Okey, semua dah hancur, dah mati. So ini adalah next generation. So salah satu tips yang saya nak kongsikan adalah, kalau anda buat trellis untuk markisa, jangan buat macam saya ni. Sebab saya perasan pokok dia cuma ada banyak dekat atas saja. Okay, so dekat area-area macam dekat bawah ni, macam dekat sini ni, tak ada pokok dekat area bawah ni. Okay, so anda boleh fokus dekat bahagian atas saja.
Ataupun mungkin tengah fikir kalau ada mungkin pokok rendang lagi yang kita boleh buat menjala dekat bawah ni. Itu nanti kita fikirkan. Tapi buat sementara waktu ni kalau nak buat tanam markisa, saya cadangkan dia jenis tanam tumbuh di tempat yang paling tinggi saja. So saya rasa sebab itulah orang tanam dia dekat kawasan yang beratap melintang, bukan menegak macam ni. Okey. Ni pemandangan yang menyakitkan mata. Isteri saya kata tolong kemas, tapi bagi saya inilah yang paling kemas. Tapi nanti saya akan carilah macam mana cara nak kemaskan tempat jadam kita ni. Ini adalah jadam liquid fertilizer saya. Okey, jadam liquid fertilizer. So di dalam ni dah boleh pakai dah. So setiap pokok yang saya letak, saya akan buang, saya letak dekat dalam ni. Saya buat jadam. Dan sumber daun dan pokok pisang saya sentiasa ada. Alhamdulillah, kalau setakat nak buat nasi lemak, nak buat lapis nasi tu cukup. So ini untuk bulan ni. Untuk bulan ni, ini adalah pokok belimbing besi. Saya yang belimbing buluh. Saya yang berbuah pertama kali. So alhamdulillah akhirnya dapat juga saya belimbing buluh. Dan sebelum ni saya dah tanam 3-4 kali, semua gagal. Dan kalau tengok ini adalah bunga belimbing buluh. Okey, dalam pertanyaan saya dalam satu video ada yang bertanya tentang pasu kecil ni. Pasu kecil ni sebenarnya saya tanam semata-mata saya tak nak supaya ada batu sampai ke tempat dia. So dalam pasu ni dekat bawah dia berlubang. Okey. So benda ni tak ada pun tak apa. Yang penting benda ni. Benda ni adalah root barrier. So akar pokok ni dia akan root barrier ni dalam setengah meter. So akar ni akan bergerak ke kanan dan ke kiri hanya selepas setengah meter. So yang ni sama ada ini adalah lantai ataupun batu batas ini dia tak akan rosak oleh akar lah. Sebab akar cuma keluar dekat bawah saja. So itu adalah peranan utama root barrier. Okey, kenapa saya letak batu pula? Batu ni sebab saya nak mulch, saya tak nak pokok rumput tumbuh itu saja. So semoga menjawab pertanyaan daripada salah seorang dekat komen tu. So kalau anda ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh share dekat komen ni. InsyaAllah bila saya buat update nanti saya akan jawab pertanyaan anda. Dan kalau anda tengok dekat sini macam itulah keadaan. Saya just tak nak batu tu ada kat sini. Itu saja sebenarnya. Okey. Dan salah satu reason saya terbuka macam ni, kalau saya nak buat baja, letak baja, saya cuba boleh campak kat sini. Itu je. So ini pokok kucai. Saya dah bersihkan. Saya dah buang pokok-pokok lain. Cuma pokok cili tu saya biarkan sedikit. Saya tak sempat lagi nak bersihkan pokok ni. Okey. So itulah, COVID ni memang banyak mempengaruhi kehidupan kita. Semakin lama semakin teruk. Jadi mula-mulanya ingatkan Sabtu Ahad tu free, tapi tidak apa yang berlaku. So kita move pada pokok yang menjala. Pokok belakang tu pokok peria dah mati. So dekat sini ada kacang botol lagi yang tumbuh. Dan ini adalah pokok belimbing yang saya tanam. Hari tu dia ada penyakit, saya dah sembur dengan jadam. Penyakit tu mungkin datang semula macam ni, penyakit dia macam ni. So alhamdulillah dah berjaya pokok tu. Ini adalah cabang asal dia masa saya sembuh. Penyakit tu macam ni. Sekarang penyakit tu dah tak ada dah. So formula jadam tu memang berkesan lah. So sekarang pokok tu sihat balik. Saya ada buat video khas tentangnya. So kemudian dekat sini saya nak tunjukkan satu pokok. Ini adalah pokok saca inci yang adik saya bagi dari Sabah. So saya just tanam. Saya tak buat apa-apa, saya just tanam sebiji sekali dengan dia punya kelopak yang bentuk bintang tu. Saya just campak masuk dalam. Dan ini dah hidup, dan kalau anda tengok dia dah serang dengan siput babi. Dan saya biarkan dia menjala dekat belakang ni. Okey. So dekat sini pula adalah pokok kailan. Ini pokok tenggek burung kita. Dan dekat area ni ada pokok sawi. Kalau tengok dah berbiji-biji dia, dah banyak ni biji-biji dia. So kita just biarkan dia dekat sana. So dia akan pecah. Nanti pada bulan 10 nanti dia akan hidup semula. So ini
adalah pokok yang mula-mula saya tanam tanpa ilmu. Saya tanam kat tempat lain, rupa-rupanya dia adalah sangat invasif, dan saya dah pindahkan. Kalau anda tengok video bunga telang saya hari itu, seandainya ini adalah kawasan yang mana penuh hari itu. Sekarang saya dah terpaksa matikan dia dekat area ni. Saya hanya maintain satu saja, sebab bunga telang saya nak pakai pun tak banyak. Tapi kalau anda tengok dengan sedikitnya pun trellis untuk bunga telang ni, tapi tengok dia dah penuh. Dia dah penuh dan bunga-bunga dia memang banyak, sampai pergi lagi invest pokok kelor kat sebelah tu. So saya kena potong dan bersihkan ni, trim sikit, kalau tidak nanti dia jadi masalah. So dia senang je, biji-biji dia yang mati nanti just buang dekat bawah, nanti dia yang baru dia akan hidup. Ini pokok kelor yang saya dah tebang hari tu. Kalau tengok cepat lagi dia membesar, si ada buah lagi dekat atas tu. Ini kalau anda orang Bugis, pokok ni adalah pokok yang wajib tanam lah, sebab ini pokok sayur bening yang masakan memang masakan orang Bugis. Dekat belakang ni adalah kawasan sampah ataupun kompos. Tengok dah penuh, nanti saya akan tutup dengan terpal supaya dia cepat hancur. Okey. Dan ini adalah lagi ada beberapa kegagalan yang saya nak tunjukkan. Dekat sini saya ada pokok cempedak ni. Dan kalau tengok dekat bawah ni, dia dah menutup. Oh, alhamdulillah dah ada buah. Tengok ni. Dah tengok macam dah ada buah. Saya pun first time tengok. Oh, dah ada dah. Tengok, saya pun first time tengok ni. Ni pun dah ada. Mudah-mudahan dia membesar. Kalau dulu ada kangkung kat sini, kangkung tu dah start nak mati sebab dia tak kena cahaya matahari. So saya kena pindahkan kangkung tu. Dan selain tu juga, tu pokok salam ni dengan pokok turi, saya baru potong semalam. Kalau tengok habis, saya punya pokok kesum mati banyak. Itu bukan salah kesum, salah saya sebab meletakkan dia di bawah pokok yang tak kena dengan cahaya matahari. Seperti biasa, kalau kawasan yang redup, anda boleh tanam ulam ni. Ulam ni wajib tanam lah dekat kawasan yang redup, sebab memang dia thrive dekat kawasan yang redup. Ketumbar Jawa ni. Dan ini adalah pokok kedondong. Saya tak tahulah kenapa buah dia sangat banyak pada atas bulan ni. Mungkin sebab saya pakai baja jadam kot, sampai merimbun-rimbun buah dia. Ini pun saya rasa dah 50% saya dah buang. Kalau anda tengok dekat sini, saya dah buang 50%. Semua yang kecil-kecil saya tinggalkan dekat satu ni pun saya biarkan satu je. Macam ni, saya dah kecilkan buah dia. Macam ni ada 3 kan. Ada 3 ni anda buang semua ni. Tinggalkan satu je. Jadi anda dapat buah yang besar. Jangan biarkan dia jadi macam ni. Kalau biarkan dia jadi macam ni, nanti dia buah tak besar tapi banyak. So kita menanam dekat pokok dekat bandar ni, kita bukan nak buah banyak, kita nak buah cukup. Okey, ini pun dah lebih daripada cukup. Okey. Kalau tengok dekat ni, semua benda saya tak buang, saya akan kumpul dan jadikan dia baja. So nanti saya akan ambil ni, saya akan shred dia sekali dekat mesin shredder tu. So ni pokok kari. Saya terpaksa bertindak cepat sebab tidak pokok kari ni mati sebab dia tertutup dengan pokok bunga telang ni. Okey. So ini pokok dil, ada semanis. Kemudian ni terung, ada buah satu lagi. Pokok nangka saya, nangka ni. Kalau tengok dekat nangka ni, saya sebenarnya tanam. Okey, ni nak tunjuk pokok nangka ni. Kalau anda tanam satu pokok macam ni, anda boleh jadikan dia juga sebagai trellis sebenarnya. So apa yang anda buat dalam kes ni, mula-mula saya nak trelliskan dia dengan pokok bunga telang. Tapi tolonglah jangan buat, sebab bunga telang ni dia sangat invasif. Nanti dia saja jadi menutup pokok tu akan mati. So saya cadangkan kalau anda ada pokok nangka macam ni, anda tanam dia sekali dengan pokok ni, pokok markisa ni. Anda tengok ni, pokok markisa. So pokok markisa ni blend sangat baik dengan pokok-pokok yang lain. So dekat dalam ni saya ada pokok markisa yang tumbuh sekali dengan pokok nangka. So kita akan ada buah markisa yang bagi saya dia simbiosis lah dengan pokok nangka ni. Kalau tengok dekat atas tu pun dia tak banyak sangat. Daun dia pun lebih kurang sama. Okay. So dia tak se-invasif dan menutup semua pokok tamak macam pokok bunga telang ni.
Kalau anda tengok ni pokok markisa ni, dia okey-okey saja. Dan dia ada buah. So nampak cantik lah. Ada buah buah nangka yang berbuah markisa. See? So itulah. Kalau anda ada anda saya cadangkan anda tanam 2 dalam 1 macam ni. So dekat bawah ni saya ada tanam pokok kaduk juga. Kaduk ni pun tak sesuai kat sini sebab tak kena cahaya matahari sangat. Saya kena pindahkan pokok kaduk ni. Ini adalah satu lagi kegagalan saya. Kegagalan menanam pokok bawang. Okey. Dalam menanam pokok bawang tu, daun bawang mau ambil tapi bawang dia tak menjadi. Cuma satu ni je menjadi. Tapi itu pun dia kecil je, tengok ni. Daripada satu dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bawang. Saya akan biarkan saja. So kalau ada tips tanam bawang, anda boleh sharekan. Saya setakat ni tak berjaya. Tapi di sebalik semua kegagalan tu ada satu juga kejayaan. Ini adalah dulu dekat sini adalah pokok tin manresa yang diserang pelombong batang, dah mati. So saya tanam pokok avocado daripada biji. Alhamdulillah hidup satu. Daripada dekat 10 biji saya campak kat dalam ni, satu ni hidup. Dan ini adalah pokok avocado daripada Indonesia yang beli daripada Sabah dan dia sangat besar. Ini saya rasa besar tapak tangan ni buah dia. Mungkin avocado Mickey kot. Saya tanam daripada biji. So 6 tahun lagi insya-Allah dia akan berbuah lah. So kita move next. Kat sini saya nak dulu saya ada tanam arugula. Ini arugula dah. Ini arugula. Saya tak tahulah arugula dekat yang kita beli dekat kedai tu tak pernahnya nak berbiji. Asyik tak pernah nak berbiji. Dia mati macam tu. Saya harapkan dia, kalau anda dekat siapa-siapa yang ada arugula yang anda tanam kemudian ada biji dan daripada biji tu boleh hidup, tolong kontak saya. Saya nak biji benih tu. Sebab itu adalah confirm dia boleh hidup dan berbiji benih dalam iklim negara kita. So far saya tak berjaya. Macam-macam jenis saya tanam, tak ada yang mengeluarkan biji. Dan ini adalah raised bed yang khas untuk pokok basil. So pokok basil ni saya dah buat decision. Pokok basil dia hidup dekat satu raised bed saja sebab dia sangat invasif dan tumbuh merata-rata, susah nak kontrol. Pokok ni pokok lime finger ni dah hidup segan mati tak mau. Saya dah buat macam-macam, mungkin tak sesuai dengan cuaca kehidupan kita dekat Malaysia. Dan ini adalah pokok serai yang saya baru tanam. Dan ini pokok bayam Brazil yang saya baru pruning. Dan dekat sini lagi adalah satu kegagalan lagi. Kalau anda tengok pokok kangkung tu semua dah mati dah. Dan dia start berpindah ke sini sebab dekat sini dia tak kena cahaya matahari. So saya akan biarkan kangkung tu hidup dekat sini. So kangkung ni sebenarnya dia ada biji benih dia. Kalau kita tengok dekat ujung ni, dekat bunga dia ni, kangkung ni dia ada biji benih. Okey, tuan-tuan, ini adalah saya nak tunjuk ni. Ini adalah nanti akan jadi biji benih kangkung. Ini akan jadi biji benih kangkung ni nanti. Dia dekat dalam ni akan jadi biji benih kangkung. So kita boleh tanam dia daripada biji benih dia. Tengok dia menjalar ke atas. Allahu Akbar, hari dah nak hujan. Saya kena habiskan video ni cepat. So ini adalah juga satu soalan daripada subscriber yang tanya keadaan pokok mangga selepas tahun saya pruning hari tu. Cara pruning yang sangat kontroversial. So sekarang ni ni dah sampai masa untuk saya pruning lagi. Kali kedua ataupun kali terakhir, dan saya akan maintain setakat tinggi kurang daripada 10 kaki lah, ataupun 3 meter. Okay, kalau kita tengok daripada pemerhatian saya, yang mana tak kena cahaya matahari, dia punya cabang tak membesar sangat. Macam dekat situ tak membesar. Dan kalau tengok sebelah saya ni ada pokok kantan. Kan tengok mangga yang kat sebelah ni. Dekat sebelah pokok kantan tu dia tak ada cabang pun yang membesar. Semua cabang yang membesar ke sini saja. Okey. Tu ada 3 pokok mangga. Ni semua dah setahun daripada pruning hari tu. So saya kena pruning lagi dalam tahun ni. Kalau anda tengok macam ni,
Ini time untuk pruning. Yang 3 ni, yang ini saya kena buang lah. Okey, saya nak biarkan dia open center. So ini adalah contoh yang baik sebenarnya berbanding dengan yang ini. Salah satu reason dia sebab harum manis ni, dia jenis tumbuh memanjang macam ni. Dia tumbuh memanjang ni, dia macam pokok mangga tapi pokok yang menjala, sebab cabang dia panjang-panjang berbanding dengan pokok mangga yang lain. Ini pokok lembu ni memasak untuk saya pruning juga. Kemudian dekat bawah ni, ni pokok-pokok apa? Pokok-pokok asparagus, pokok setawa. Ini adalah halaman asparagus saya nanti. Saya akan biarkan. Pokok cili. Dan ini saya leave kepada anda untuk komen kalau ada yang tahu ini adalah pokok apa. Ya, kalau ada yang tahu ini pokok apa. Saya tak bagi tahu, tapi anda boleh tulis dalam komen pokok ni pokok apa. Saya harvest dia setiap minggu. Setiap minggu saya harvest. Ini so far saya akan biarkan satu untuk jadi biji benih, tapi so far kalau setakat nak makan saya akan harvest satu-satu. So ini pokok mulberry. Dah sampai masa untuk kita pruning botak balik sebab buah dia dah habis. Okay. Kemudian pokok mata kucing start berbuah balik. Mata kucing lada ni memang bagus lah. Dia rajin berbuah. Pokok ni saya lupa nama dia, pokok apa ni? Pokok ciku merah. Okey, ciku merah ni kalau bulan lepas dia ada buah, tapi buah dia gugur. Baru buah putih lah. So insya-Allah mungkin tahun depan dia akan start berbuah lah. So hari pun dah nak hujan. Saya kena selesaikan kerja saya. Saya mungkin skip banyak. Kita tengok yang fokus saja untuk bulan ni. Bulan kemerdekaan ni. Ni. Kita tengok dekat sini. Ini adalah basil. Kalau anda tengok basil dia, ini adalah progres terakhir. Pokok ni dengan pokok ni adalah sama. Tapi kenapa pokok ni mati dulu? Yang ini tak mati. Sebab pokok yang ni, setiap kali dia berbunga macam ni, saya akan buang bunga dia. Dan dia akan hidup. Tapi dia hidup mati segan tak maulah. Macam ni je. Dia tak terlalu merundum. Dia tak terlalu rimbun, tapi dia tak mati. Berbanding dengan teman dia ni, ni dah mati dah. Okay. Ni dah mati dah. So tu kalau anda nak memanjangkan hayat basil, tak basil. Tapi kalau bagi saya, tak payahlah, tak berbaloi. Tanam dari biji, biarkan dia hidup dan mati dengan sendirinya. Sebab kalau anda tengok hasil dia pun tak terlalu memberangsangkan. Di pokok terung yang kena penyakit, saya tak sempat nak sembuh. Kalau anda tengok yang area sampai sini, saya tak sempat kemaskan lagi. Kalau anda tengok area ni, daripada sini satu barisan ni, saya belum bersihkan lagi. Okay. Saya cuma sempat bersihkan yang tadi dengan barisan yang ke depan, yang barisan depan ni. Kalau anda tengok dekat sini, ini adalah nanas yang saya dah ambil buah dia, kemudian saya biarkan, saya tak matikan. Tumbuh lagi anak dia yang sebelah ni. So itulah dia. So kalau tengok pokok ciku mega dengan ciku subang yang masih berbuah tak berhenti. Kemudian pokok kantan yang dah start nak berbunga ni. Kalau anda tengok saya pruning kantan saya tak buang daun dia ya. Saya biarkan dia dekat bawah. Macam tu. Bukan setakat kantan, pokok-pokok yang lain pun, pokok lengkuas, pokok halia semua, kalau saya pruning saya biarkan dekat bawah. Ini adalah anggur Brazil saya. Saya terpaksa pruning dia cepat ni sebab pokok kiri kanan dia ni, pokok lengkuas dengan pokok kantan ni, kalau tidak pokok ni dia tak kena cahaya matahari, dia dah start nak mati. So sempatlah diselamatkan untuk bulan ni. Okay. So I think itu saja. Maaf sebab terlampau cepat sebab hari dia nak hujan. Saya kena siapkan kerja saya tu. Kemudian saya kena buat housekeeping balik untuk kita punya chipper and shredder ni. So itu saja perkembangan untuk bulan ni. Saya sebenarnya tiap bulan saya ambil video, tapi tak semua saya upload sebab ada video yang saya just ambil untuk record saja. So yang ini saya ambil sekali dengan naratif dia.
Okey, so sampai jumpa lagi. Jangan lupa masuk je dalam progres bulanan. Saya akan menjawab apa-apa pertanyaan. Kalau anda ada apa pertanyaan, tulis dalam komen. Saya akan jawab untuk setiap kali saya buat progres update. Sekian, terima kasih.